bersama dengan rakan penyampai di daerah Temburong, Muhammad Haziq Hafizul Shah Zainuddin. Assalamualaikum Haziq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Haziq? Alhamdulillah, saya dan kru yang bertugas pada hari ini dalam keadaan sihat walafiat. Syukur Alhamdulillah. Haziq kan bertanya ni Haziq, dalam keadaan negara kita ni, kalau kita ni lihat status terkini jangkitan COVID-19 kembali meningkat. Jadi kalau Haziq sendiri, apakah ikhtibar ataupun orang pengajaran yang boleh dipelajari dalam keadaan negara kita di masa ini? Kalau secara peribadilah, saya rasa mungkin orang ramai juga merasai bahawa kepentingan kebersihan itu memang sangat pentinglah pada masa ini, kan. Sebagaimana dalam agama Islam kita ini pun juga sangat-sangat menuntut bahawa kesucian dan kebersihan itu memang sangat penting, dan juga kesucian merupakan sebahagian daripada iman. Betul, tepat sekali. Baiklah Haziq, untuk tidak membuang masa lagi ni orang, apa kata kita teruskan saja memberikan peluang pada Haziq untuk mengongsikan bahan daripada daerah Temburong. Silakan Haziq. Baiklah, terima kasih rakan setugas di Bandar Sebegawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Ya Auda, bersua kita kembali pada siaran kali ini, dan Auda bersama saya lintas langsung daripada daerah Temburong. Dan juga bagaimanakah dengan perkaban Auda di hujung minggu ini, dan semestinya Auda mempunyai pelbagai rancangan dan juga aktiviti yang ingin dilakukan pada hari ini, dan kami mendoakan agar semuanya dipermudahkan dan juga dilancarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga Auda sentiasalah kita mematuhi segala SOP yang telah pun ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Dan Auda, seperti biasa kami akan memberikan maklumat dan juga mengongsikan satu bahan visual untuk tontonan bis kita pada hari ini. Dan seterusnya, jika Auda berumur 18 tahun ke atas dan 3 bulan setelah menyapatkan suntikan dos kedua, Auda bolehlah mendapatkan dos penggalak. Dan bagi penduduk-penduduk di daerah Temburong, Auda bolehlah mengambil dos penggalak di Dewan Belalong, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Temburong di Pekan Bangal. Dan bagaimanakah pula dengan caranya? Auda bolehlah membuat tempahan slot melalui aplikasi BruHealth, dan pastikan Auda telah mengemas kini aplikasi BruHealth sebelum membuat tempahan. Dan juga Auda dikehendaki hadir ke pusat vaksinasi setelah membuat tempahan slot. Dan sekiranya jika Auda tidak dapat hadir, Auda dikehendaki untuk membatalkan tempahan slot sekurang-kurangnya 2 hari sebelum perjanjian untuk memberi peluang kepada orang ramai mengisi slot tempahan tersebut. Dan yang paling penting, jika Auda tidak perlu hadir ke pusat vaksinasi sekiranya Auda berasa kurang sihat. Dan apa kata Auda, kita teruskan lagi dengan bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita. Untuk itu, kita saksikan bersama. Di negara Brunei Darussalam, kehidupan berbudaya sudah lama bertapak kukuh zaman berzaman. Manifestasi kegemilangan warisan di negara ini dizahirkan 7 puak asli Brunei, iaitu Melayu, Murut, Dusun, Tutung, Kedayan, Belait dan Bisaya. Sebagai salah satu puak asli yang ada di negara kita, puak Murut mempunyai keunikannya yang tersendiri. Sebanyak 17% penduduk di daerah Temburong terdiri daripada puak Murut. Puak Murut sejak dulu lagi sememangnya terkenal kaum yang kuat berpegang kepada adat resam dan kebudayaan yang telah mereka warisi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Salah satu warisan yang masih utuh dipertahankan sehingga kini iaitu pakaian tradisi puak Murut. Mengenai dengan pakaian usul puak Murut ini, yang awalnya sebelum tahun 1928 itu, kami Murut dia pakai pakaian kami panggilnya
bakad talun dalam bahasa Murutnya, baju talun lah. Baju tu kami panggil baju lah, kuyuk talun. Jadi kami ambil ni dari kami panggil tu dari hutan, kami ambil barang ni. Talun namanya talun. Anu tembaran. Bajunya kami punya punya anu pun cawat tu pakai itu juga. Pakai tembaran tu, cawat tu pakai tembaran tu juga tu. Jadi yang kami pakai ini ia punya dasar sigar, kami panggil ni sigar banyak. Dasar itu juga tu. Itu yang kami pakai awal dulu sebelum kami pakai pakaian yang masa ni, pakai pakaian tradisi yang masa kita pakai masa ni lah. Jadi sudah tu lepas 1 tahun 1928 itu Cina ini masuk dalam Borneo. Dalam semua negara tani lah. Di luar negara mau dalam negara ni sendiri. Orang Cina ni orang membawa kain. Ada yang kain merah, ada yang kain putih, ada yang kain hitam juga yang bawa. Dan Murut ni kan dulu mana ada kerja macam ada duit ni kan. Kami berpadi, ada baras. Padi ni kami bagi orang Cina tu. Dan ada dua buah-buahan ni lah, macam buah-buah yang masa ni jual lah. Jadi ada barang hutan, kami panggil ada barang hutan yang Cina guna bang. Kan dibuatnya macam-macam alat lah. Itu yang kami bagi arah Cina tu. Kami tukar. Jadi kami Murut laki-lakinya kami pakai pakaian yang merah bang. Pakaian merah. Tujuannya yang merah ni kami buat macam seluar lah masa ni lah. Kan macam dulu macam kami pakai cawat tu, pakai seluar. Bajunya pun macam tu je, lawas sedikit lah. Jadi dasarnya pun itu juga. Untuk Murut tu lah. Itulah sebabnya kami pakai pakaian yang merah ni, laki-lakinya lah. Laki-lakinya. Kalau bini-bininya juga, bini-bininya ada ceritanya juga. Bini-bininya tu sama juga cerita macam laki-laki. Awalnya dulu orang pakai pakaiannya, buat bajunya ada lawas sedikit lah. Bukan macam laki-laki kan. Dan Murut, tahu lah Pak Murut ni kan, mana ada baju dalam mana? Baju dalam mana? Di anu bisa-bisa lah. Dia punya kain pun kami buat sampai di sini lah. Lilit lah. Anu tembaran. Bisa sedikit lah bini-bini kan. Itu ceritanya. Lepas satu, aku beritahu tu Cina tu datang dalam Borneo, keseluruhan Borneo ni. Kita kami Citina kami menukar barang itu bini-bininya ya minat kain yang hitam lah. Hitam ini ada tujuannya juga macam kain ini ya. Kalau hitam, kalau habis kita akan kerja buatan ini, orang ini mengatur ikut betul bang. Kalau kita mau ani lah. Kalau ini menanggung enggak, aku mau aninya. Mesti ikut yang apa di pikiran itu. Itu sebabnya bini-bini pakai kain hitam ini ikut dia punya anak. Yang dapat orang mengajar-ngajar ya bang. Cuma itulah. Jadi pada masanya juga masa kami pakai kain yang baru ini banyak tujuannya itu. Ada bunga-bunga yang kami buatkan, ada baju itu, bunga lalawakan itu satu pergaulan lah di antara kita masa ini bang. Apa bangsanya, apa Cina kah, Murut kah, Melayu kah, Dusun kah, pergaulannya baik bang. Tidak ada anu lagi bang, tidak ada perkelahian lah. Yang kami pakai mesti kami supaya ketua kan, kamu bawa ni kami panggil tayan ni tikiding bang. Tikiding ni mesti ada ni, rawan ni mesti ada juga. Atau manas tu mesti ada juga tu. Macam laki-laki ya, ada pemarang kami panggil parang pelepat. Itu mesti ada pelepat tu. Pelepat tu panjang betul. Sebenarnya mesti pakai atu tujuannya pakaian Murut ni, bukannya pakai kita ni pakai sembarangan enggak. Ada tujuannya macam. Itulah mengenai sedikit tentang cerita pakaian Murut ni, laki-lakinya, perempuannya, atau kegunaannya tu pada masa zaman sekarang. Ya, Oda, itu tadi kita telah pernah menyaksikan bahan yang menarik
ya daripada rakan tugas kita mengenai dengan pakaian tradisi masyarakat Murut. Dan sememangnya di negara Darussalam ini mempunyai 7 puak jati ataupun asli Brunei, dan puak Murut merupakan di antara salah satu di antara 7 puak jati Brunei. Dan sememangnya amat penting juga kalau kita ni mengetahui sedikit sebanyak ilmu-ilmu daripada 7 puak itu, mungkin dari segi percakapan, dari segi makanan tradisi, dari segi pakaian tradisi dan sebagainya, agar ianya boleh dipelajari dan juga diwarisi oleh generasi yang baru dan akan datang, supaya ianya tidak akan luput di telan zaman. Baiklah, Auda, sekian saya dulu info dan juga bahan visual yang dapat kami kongsikan daripada daerah Temburong pada hari ini. Dan untuk itu kita serahkan kembali kepada rakan tugas kita di Bandar Seri Begawan bersama dengan Dini dan juga Salina. Silakan.